teknologi dalam kehidupan. Kristi akan buat pembentangan yang pertama. Terus kita masuk 5.5 aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan apa itu nanoscience. Nanoscience ialah zara-zara yang kecil. Nano berasal daripada bahasa Greek yaitu kerdu, karena zara-zara ialah sangat kecil. Skala nano ialah antaranya 1 nanometer hingga 100 nanometer. Oleh itu, dengan adanya nanoteknologi digunakan dengan memanfaatkan zara-zara kecil yaitu nano untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Dapat banyak kegunaan nanoteknologi dalam kehidupan seharian. Contohnya semiconductor, makanan, perubatan, pertanian, tekstil, tenaga dan elektrik. Jadi mari kita teliti. Jadi bidang nanoteknologi yang disiplin masuk fisik, biologi, kimia, perubatan, dan kejuruteraan. Bidang teknologi ini menyumbang kepada perkembangan besar dalam aspek kehidupan kita. Contoh bahan nanoteknologi antaranya ialah grafen. Grafen ini dia salah satu alotrop yang alotrop karbon selain daripada berlian sama grafit. Alotrop ini dia bentuk yang berbeza. Jadi kita size grafen ini dia 0.1 nanometer, kecil saja. Okay. Sifat fisik grafen yang pertama ialah kuat dan keras. Grafen ini dia kuat dan keras. Lepas itu dia sinar. Selepas itu bintang elektrik yang sangat rendah untuk grafen. Lepas itu dia juga bersifat tidak telap. Tidak telap ini maksudnya macam kalis air. Seterusnya kenyal. Grafen ini dia kenyal sebab dia boleh dilentur. Kimia grafen dan kegunaan grafen. Sebelum itu, kenapa grafen digunakan dalam teknologi? Sebab dia punya kekuatan 300 kali lebih kuat daripada baja. Lepas itu grafen 1000 kali lebih konduktif daripada silikon. Itulah kenapa grafen ini dia lebih banyak digunakan dalam penghasilan teknologi sekarang. Jadi dia punya antara sifat kimia grafen ialah helaian grafen terbakar pada suhu yang lebih rendah daripada grafit. Seterusnya, dia punya alotrop karbon lebih reaktif. Seterusnya, grafen oksida sebagai pemangkit. Jadi makin grafen ini ialah grafen oksida. Oke, seterusnya saya akan bercakap mengenai kegunaan grafen. Pertama sekali, grafen ini banyak digunakan dalam elektronik. Sebab kenapa?
Sebab dia punya susunan atom itu. Susunan atom itu menjadikan dia lebih unggul. Itulah kenapa dia sesuai digunakan untuk elektronik. Seterusnya, dia juga digunakan dalam sensor. Sensor itu yang macam lampu, boleh dilihat dalam remote. Kenapa dia digunakan? Sebab dia punya luas permukaan tinggi, jadi dia sesuai digunakan untuk sensor. Seterusnya, dalam layar perubatan. Dalam layar perubatan contohnya penyampaian obat, mungkin yang ekspor penghantaran obat. Untuk mengekalkannya selamat, mungkin dia diletak dalam kotak. Mungkin kotak itu mengandungi grafen. Itulah kenapa dia digunakan dalam layar perubatan. Seterusnya, polimer. Dalam polimer, dia digunakan sebab kekuatan mekanikalnya yang tinggi. Macam kita yang tahu tadi, dia lebih kuat daripada baja dan lebih konduktif daripada silikon. Contoh polimer ialah baju kalis air, baju kalis peluru. Itulah jadi sebenarnya dalam baju kalis peluru itu ada grafen sebab dia kuat. Seterusnya dalam membran, dia digunakan dalam pemisahan air dari campuran gas. Seterusnya dia juga digunakan dalam tenaga, contohnya dalam baterai. Kenapa dia digunakan dalam baterai? Sebab dengan adanya grafen, dia boleh menjadikan itu baterai lebih tahan lama dan cas masuk lebih cepat. Oke, itu saja. Bye bye. Jadi daripada kan 5 poin